Selamat datang. Jumpa kembali kepada rancangan Malaysia 101. Sebelum saya membicarakan topik hari ini, sila subscribe dan juga tekan loceng pada channel saya ini supaya boleh terus menonton dan juga ikuti perkembangan semasa lah berdasarkan kacamata saya yang berhujah tentang isu yang ingin dibangkitkan pada siri-siri yang sebelum ini dah akan datang. Jadi untuk siri kali ini saya ingin membincangkan tentang pilihan raya umum ke-15. Ini satu topik yang sangat hangat kerana walaupun mandat rakyat sekarang ni hari ini masih lagi tahun 2021, mandat rakyat dikatakan tamat tahun 2023 tapi tidak mengejutkan sekiranya pilihan raya diadakan mungkin tahun 2022 ataupun lebih awal daripada itu. Jadi kita tak tahu, kita tunggu keadaan semasa gini. Tapi walaupun topik ni agak sensitif lah nak dibincangkan kerana sekarang ni kita masih bergelut dengan COVID-19 kalau ikut projection lah dijangkakan pada mungkin hujung tahun ni mungkin dalam 40% ke 60% penduduk Malaysia sudah dapat vaksin dan mungkin tahun depan ni mungkin dalam 80% dah dapat. Jadi mungkinlah herd immunity juga boleh dibina lah. Jadi kita ada immunity dalam masyarakat lah untuk melawan penyakit ni lah. Dan mungkin dari situlah nanti kita ada persiapan lah, boleh ready lah untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Tapi hakikatnya semua parti politik sudah merancang untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Jadi kalau kita lihat perdebatan sekarang lah, UMNO keluar daripada ataupun BN keluar daripada Perikatan Nasional, dan bangkitlah isu jajahan baru lah sebagainya, dan pejuang juga telah parti Tun Dr. Mahathir telah ditubuhkan dan cuba memikirkan tentang juga banyak bagaimana bentuk pergabungan politik yang mereka ingin binakan kan. Jadi itu yang telah dibangkitkan sekarang ni lah. Okey, kalau cakap tentang pilihan raya umum ke-15 kali ini saya rasa lanjutan pada siri yang sebelum ni saya pernah bincangkan tentang konsep kepatian, politik kepatian yang mana apa yang wujud masa ini adalah diwujudkan satu sistem dikenali sebagai multi-party coalition system ataupun kepelbagaian parti gabungan ataupun sistem kepelbagaian parti gabungan susah nak sebut kataan tu dia banyak sebab konsep yang wujud di Malaysia sekarang ni sangat unik tapi sekarang ni apa yang berlaku ialah kewujudan pelbagai gabungan parti. Sekarang kita ada Perikatan Nasional, kita ada Perikatan Harapan, kita ada Barisan Nasional, kita ada, saya tak tahu lah kalau ada gabungan lagi satu gabungan warisan dengan pejuang sebagainya, saya tak tahu lah kalau mungkin itu jadi satu gabungan. Tapi hakikatnya kita ada satu juga gabungan dikenali sebagai gabungan gabungan parti Sarawak GPS dan juga di Sabah juga ada gabungan parti. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahawa berlakunya kepelbagaian parti gabungan yang wujud. Jadi hakikatnya dalam mana-mana demokrasi sekiranya wujudnya kepelbagaian parti bukan saja gabungan tapi juga parti-parti individu kita kalau terlalu banyak dia akan memecahkan undi. Itu realiti dalam politik demokrasi. Jadi apabila berlakunya pecahan undi, siapa yang mendapat undi terbanyak dia akan dapat peluang untuk membentuk kerajaan di Malaysia lah ataupun di negara-negara demokrasi yang lain. Jadi dalam konteks sekarang ni kita nak lihat konteks Malaysia masih lagi awal kalau ini ramalkan bagaimana bentuk perjalanan pilihan raya nantilah ataupun pembentukan kerajaan pada pilihan raya akan datang lah. Tapi realiti sekarang ni kita ada terlalu banyak multi-parti lah, kepelbagaian parti gabungan dan kita pun tidak tahu sama ada gabungan-gabungan parti ini akan membentuk disebut sebagai super coalition ataupun gabungan yang lebih besar gabungan dalam gabungan sekarang kita gabungan dalam gabungan tapi gabungan yang lebih besar misalnya Perikatan Nasional apabila Barisan Nasional menyertai Perikatan Nasional, sebenarnya Perikatan Nasional menjadi satu gabungan yang lebih besar dia ada gabungan parti di situ, dia ada parti-parti individu, jadi satu gabungan besar. Jadi buat masa sekarang ni kita tak nampak kerana itu, dan kalau kita ambil indikator melihatkan Barisan Nasional telah keluar pada Perikatan Nasional, jadi kita ada banyak parti, sekurang-kurangnya mungkin 3, 4, 5 gabungan yang wujud.
Okey, jadi kalau masuk dalam pilihan raya, biasanya tidak akan ada satu parti yang dapat majoriti yang mudah ataupun majoriti mudah lah. Simple majority. Biasanya lah tapi ada juga keadaan tertentu yang parti boleh melangkaui majoriti mudah itu misalnya dalam pilihan raya pilihan raya umum di Great Britain baru-baru ini Boris Johnson parti Konservatif berjaya melepasi lah threshold ataupun kadar jumlah majoriti mudah tu jadi dia boleh membentuk kerajaan tanpa membentuk gabungan parti yang lain lah tapi itu dalam konteks di Great Britain tapi di Malaysia bagaimana jadi sekiranya berlaku satu parti contohnya berjaya memenangi memenangi pilihan raya dan melepasi jumlah kerusi di parlimen misalnya yang memerlukan 112 lah sekurang-kurangnya dia maksudnya parti itu boleh untuk kerajaan lah tapi kalau tidak ada kalau tidak cukup 112 untuk kerajaan jadi parti gabungan ni akan kena bergabung dengan parti gabungan lain untuk kerajaan ini satu yang unik kerana kenapa saya kata unik sebab tak ada di negara luar dunia yang mempunyai satu sistem bentuk sebegini dalam pilihan raya umum. Jadi itu yang bila bercakap tentang ini yang menyebabkan terhasilnya isu jajaran baru kerana apa-apa keadaan boleh berlaku dan menyebabkan saya rasa ini saya jangkakan sekarang ni pun juga banyak perundingan, perbincangan bagaimana jajaran itu nak dibentuk dan saya pun tak tahu apa yang telah diputuskan setakat ini oleh parti-parti politik ada katakan bahawa ada kerjasama bersatu dengan DAP dinafikan oleh Lim Guan Eng ada kata ada kerjasama UMNO BN dengan PH dinafikan oleh dinafikan oleh UMNO sebagainya ada juga dia katakan pejuang juga berunding bersama bersatu sebagian dinafikan oleh pejuang jadi sekarang ni kita pun tak tahu apa keadaan yang sebenarnya tapi kalau keadaan yang tadi macam sekarang ni kekal jadi kita akan melihat satu situasi agak luar jangka lah dalam pilihan raya umum akan datang jadi untuk meramaikan keadaan mengagak keadaan pilihan raya umum akan datang tu bagaimana mungkin satu lagi episod yang mungkin saya akan keluarkan kerana kita perlu melihat dalam konteks demografi tapi kalau kita ingin melihat dalam konteks pilihan raya umum ke-15 akan datang satu yang sangat unik yang mungkin tak ada penganalisis politik pun berani meramalkan apa yang akan berlaku kerana situasinya agak complicated dan bergantung kepada sejauh mana jajaran baru itu akan dibentuk jadi siapa yang bagi saya lah penganalisis politik siapa yang dapat mempunyai satu strategi yang terbaik melihat konteks sokongan dan sejauh mana sokongan itu diterjemahkan dalam bentuk undi dan mereka sanggup bekerjasama berkompromi untuk membentuk kerajaan akan datang itulah yang akan menentukan siapa yang membentuk kerajaan pada masa akan datang lah parti mana yang akan membentuk kerajaan jadi buat masa sekarang satu yang menarik untuk dilihat perkembangan dan saya rasa lepas ni pun saya akan terus keluarkan video-video berkaitan dengan PRU ke-15 nanti kerana kita pun tak tahu bila akan diadakan tapi gerakan perbincangan ke arah itu telah bermula hari ini dan rancaknya telah bermula kerana mereka tahu bahawa sebab Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menjanjikan sekiranya darurat tamat kemungkinan pilihan raya akan diadakan cuma pilihan raya tidak diadakan masa terdekat ni bagi saya lah kerana COVID-19 masih ada dan kita perlu tangani itu dulu sebelum diadakan pilihan raya umum jadi tapi secara jelasnya kita lihat bahawa saya rasa tak lama dah pilihan raya itu mungkin akan diadakan kerana kerana mandat tu telah walaupun mandat tu diberikan sekarang kepada kerajaan Perikatan Nasional tapi rakyat ingin menunaikan mandatnya balik ataupun mendapat mandat balik untuk mengundi dalam pilihan raya umum kerana melihat bahawa keseimbangan politik itu perlu diwujudkan dan sekarang ini terlalu banyak polemik menyebabkan mereka merasakan bahawa mungkin rakyat perlu berperanan semula lah untuk menentukan mandat siapa yang harus membentuk kerajaan lah. Jadi itu yang sekarang ni parti politik sedang bercaturan untuk menentukan
perspektif dan pendekatan yang mereka ingin bawakan lah. Okey, itu secara umum tentang perbincangan saya tentang PRU15. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut pada masa akan datang, lebih lanjut tentang PRU15. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel saya ni dan terus menonton edisi Malaysia 101. Jadi wassalam. Bye bye.